Yang semulakan Nazir Masjid serta jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, kita masih boleh datang ke rumah Allah yang mulia ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan lagi kesempatan untuk kita berada di bulan Rajab yang mulia ini. Tadi Tuan Imam baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami di bulan Rajab, berkatilah hidup kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan berilah kami peluang untuk berada mendapat keberkatan di bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk sama-sama kita meraih keberkatan yang dijanjikan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, pada malam ini insya-Allah kita bicarakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, menelusuri peristiwa Isra' dan Mi'raj menurut kacamata saintifik, menurut kacamata sains. Di sana sini umat Islam menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku sebelum hijrah. Sepakat para ulama, ia berlaku sebelum hijrah. Dan cuma khilaf bilakah sebenarnya berlaku. Bilakah sebenarnya berlaku. Kalau di Malaysia ini masyhur kita menyambut Isra' Mi'raj pada 27 Rejab kan? Betul? Untuk makluman tuan-tuan, tarikh 27 Rejab ini adalah di antara tarikh yang agak dhaif, pandangan yang agak lemah. Dan kalau kita kaji di sejarah bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku selepas berlakunya 4 insiden yang menyayat hati berlaku pada Rasulullah SAW. 4 insiden ini saya tidak bercadang untuk mengulas detail keempat-empat malam ini sebab kita nak fokus pada Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa pemulauan umat Islam yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy selama 3 tahun lamanya. Dan peristiwa pemulauan ini terhenti apabila perjanjian yang mereka lakukan yang termaktub di Kaabah dimakan oleh anai-anai. Dan sepanjang 3 tahun pemulauan ini tidak boleh nak bergaul, tidak boleh nak berhubung, tidak boleh nak nikah kahwin, tidak boleh jual beli. Umat Islam berada dalam penderitaan yang cukup menyeksakan. Tuan-tuan yang pernah melalui PKP 2 tahun, seronok ke? Ada yang rasa seronok dulu kat rumah ada? Ini baru PKP tuan-tuan. Tuan-tuan masih boleh keluar, pergi pasar raya, beli barang-barang keperluan. Tuan-tuan masih boleh keluar untuk mendapatkan perkara-perkara yang emergency, yang penting. Masih boleh berjual beli, masih berhubung dengan pelbagai wasilah yang ada, sama ada internet, dengan WhatsApp, dengan telefon, dengan bermacam-macam ruang yang kita boleh lakukan dengan anak-anak kita, saudara kita dan sebagainya. Namun zaman Nabi Muhammad SAW perkara ini tak ada. Bahkan di kala itu umat Islam berhadapan dengan keadaan yang cukup kritikal, bekalan makanan yang habis. Ramai di kalangan mereka yang memakan pucuk-pucuk tumbuhan, bahkan ramai bayi-bayi yang menangis, anak-anak kecil yang menangis kelaparan, orang tua yang terlantar tak cukup makanan, ibu-ibu yang menyusukan anak di kala itu sampai keluar darah payudaranya sebab tidak mampu untuk mengeluarkan susu. Penderitaan yang begitu menyeksakan, ya, penderitaan yang begitu menyeksakan. Kemudian apabila perjanjian ini terbatal, maka pemulauan ini dengan secara sendiri terbatal. Bermula pada tahun 7 kenabian hingga 8 tahun ke-10 kenabian. Tak lama selepas pemulauan ini habis, Nabi kehilangan tonggak, salah satu tonggak utama dalam kehidupan Nabi, iaitu bapa saudaranya Abu Talib.
yang telah menjaga Nabi sejak berumur 8 tahun lagi. Dan orang yang backup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun desakan demi desakan di orang kafir Quraisy, Abu Talib tetap membela Rasulullah SAW. Dan orang kafir Quraisy tidak dapat menyentuh jasad Nabi, membunuh Nabi Muhammad SAW selagi mana wujudnya Abu Talib yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu ketika di kala mana orang kafir Quraisy mendesak Nabi Muhammad SAW agar meninggalkan dakwahnya, Nabi Abu Talib bertemu dengan Rasulullah. Wahai anakku, kaumku mengadu padaku, minta agar kamu mengurangkan dakwahmu. Permintaan Abu Talib ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Ya ammi law wada'u syamsa ala yamini wal qamar ala yasari. Wahai pamanku, andai kata mereka mampu untuk meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku untuk ku tinggalkan dakwah ni, kalla, sekali-kali tidak akan ku tinggalkan dakwah ini. Apabila melihat ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ini, lalu Abu Talib berkata, wahai anakku, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan, aku tetap bersama. Backup yang diberikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Namun selepas pemulaan ini tidak lama, Abu Talib meninggal dunia. Tambah lagi sedih Nabi Muhammad SAW apabila melihat bapa saudaranya yang membela beliau, yang menjaga beliau, yang mempertahankan beliau, mati dalam keadaan tidak beriman. Sehingga turun kesedihan Nabi ini, sehingga turun ayat Quran yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, kamu tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi, tapi hidayah itu milik Allah SWT. Tak lama selepas kematian Abu Talib, tonggak kedua yang menjadi pendukung Nabi, yang menjadi tulang belakang Nabi, yang telah menafkahkan segala hartanya untuk perjuangan agama, yang telah menafkahkan jiwanya, jiwa raganya dalam dakwah Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang ketiga, kematian Khadijah. Tuan-tuan sekalian, ni anak-anak muda, cuba tolong Google Khadijah wafat bila? Tolong Google Khadijah wafat bila? Bilakah Khadijah wafat? Bulan berapa? Supaya tuan-tuan nampak, saya nak buka mata tuan-tuan nampak. Siapa yang boleh Google sekarang. Dan kita tahu kenapa saya katakan bahawa 27 Rejab itulah pandangan yang agak lemah. So, insiden yang ketiga ialah kematian Khadijah, orang yang telah membelanjakan segala hartanya untuk dakwah, orang yang sentiasa backup Nabi, orang yang sentiasa berada menjadi tulang belakang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa yang dijumpa tuan katakan? Dah jumpa dah? Bilakah Nabi Muhammad, bilakah Khadijah wafat? Bulan berapa? Saya nak suruh tuan-tuan tengok sendiri ya. Daripada saya sebutkan je. Ada siapa jumpa? Pak Imam jumpa, Pak Imam? Ada siapa jumpa? Tolong angkat tangan siapa jumpa. Pada bulan Ramadan kan? Pada bulan Ramadan. Bulan Rejab sebelum Ramadan ke selepas Ramadan? Sebelum Ramadan kan? Rejab, Syaban, Ramadan. Khadijah wafat pada bulan Ramadan, pada 11 Ramadan. So peristiwa Isra dan Mi'raj selepas kewafatan Khadijah. Ini berlaku, ini berarti pada 27 Rejab itulah pandangan yang agak lemah. Faham tak? Okey. So saya buka minda tuan-tuan ni supaya nampak, kajilah lebih detail. Banyak pandangan-pandangan yang diberikan oleh para ulama bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang penting bahawa peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Khadijah, dan Khadijah wafat pada bulan Ramadan, sedangkan Rejab adalah sebelum Ramadan. Okey, ini perkara yang ketiga. Orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ibu-ibu bayangkan ya, kalau kita ambil pandangan bahawa Khadijah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda beliau berumur 40 tahun. 40 tahun, baginda ketika itu berumur 25 tahun. Kalau kita ambil pandangan itulah. Ketika mana Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, umur Khadijah berapa tahun? 40 campur 15. 55 kan?
Ketika mana Nabi Muhammad tidur di Gua Hira, tak balik berapa hari, Khadijah pergi hantar makanan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini yang pernah pergi ke umrah ataupun haji, yang pernah pergi Gua Hira, naik ke Gua Hira, penat tak? Letih tak? Bayangkan Khadijah umur 55 tahun, bukan naik daripada separuh tahu. Sekarang tuan-tuan kalau pergi naik daripada separuh naik van. Itu pun ramai yang sakit lutut. Itu pun ramai yang tak boleh nak sampai. Bayangkan Khadijah, kalau kita ambil umur itu, 40 tahun berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah berumur 55 tahun. Naik bawa makanan, turun ke bawah, tak pernah persoalkan kenapa Nabi tidur di Gua Hira. Wahai suamiku, di rumah kita banyak tilam-tilam yang empuk, kenapa tidur di Gua Hira? Bahkan Khadijah backup Nabi, bantu Nabi, hantar makanan, tak pernah pertikaikan. Dan apabila Rasulullah SAW pulang ketakutan melihat malaikat Jibril yang begitu besar, baginda berkata, Zammiluni, selimutkan aku. Khadijah tak berkata, itulah muyang Allah, kenapa sibuk-sibuk nak duduk kat gua, kan dah kena rasuk iblis, kena syaitan. Khadijah tak cakap macam itu. Khadijah tidak menserabutkan pemikiran Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan, diselimutkan, lalu Khadijah berkata, wahai suamiku, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan tidak akan apa-apakan kamu, sebab kamu membela anak yatim, kamu menghormati orang tua, kamu membela janda-janda, kamu punya akhlak yang cukup baik. Ini peranan seorang isteri terhadap suami dalam medan dakwah. Bayangkan apabila Khadijah meninggal dunia, betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila matinya Abu Talib, maka ruang bagi orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad terbuka luas. Dalam keadaan orang kafir Quraisy telah menutup ruang untuk Nabi berdakwah ketika itu, masa depan Islam nampak makin gelap. Lalu Rasulullah SAW bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Ini insiden yang keempat. Pergi ke Taif, mengajak orang Taif kepada Islam. Ibnu Hisham menyatakan, ma min baitin min buyuti fit Taif, tidak ada satu rumah pun di Taif mereka Rasulullah pergi satu-satu. Rasulullah pergi ajak mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Malangnya tuan-tuan, bukan sambutan, bukan penerimaan yang diberikan oleh mereka. Bahkan mereka berkata, wahai Muhammad, kaummu sendiri di Mekah menolak kamu. Apakah kamu datang ke tempat kami mengajak kami ikut agama kamu? Lalu mereka mengatakan anak-anak mereka di pesisir jalan, melontar batu Rasulullah hingga berdarah tubuh Rasulullah SAW. Cuba tuan-tuan bayangkan. Saya yang cakap banyak ni pun tuan-tuan, belum pernah lagi orang baling batu dalam dakwah. Belum pernah bertitisan darah seperti mana Rasulullah SAW. Rasulullah menitis darahnya, ya, dalam dakwah ke Taif. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Sebab tu pulangnya Rasulullah SAW daripada Taif, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ila man takiluni, kepada siapakah engkau nak serahkan aku, ya Allah? Ila qaribin mallaktahu amri, apakah kepada orang Mekah yang menguasai urusanku, yang boleh membunuh aku, yang berusaha untuk membunuh aku? Am ila ba'idin yatajahhamuni, ataupun orang Taif yang telah menghalau aku keluar daripada bumi mereka. Fa in lam takun ghadaban alaihi fala ubali, ya Allah, andai kata kau tidak murka padaku, aku tidak kisah penderitaan yang aku hadapi ini, semata-mata untuk mengharapkan rahmat Allah SWT. Dalam keadaan suasana dakwah makin gelap, suasana kesedihan demi kesedihan, sudah jatuh di tiba tangga, bukan satu tangga tuan, tangga demi tangga demi tangga. 4 insiden yang besar ini. Lalu Allah menjemput Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang insyaAllah kita akan bicarakan beberapa poin ini. Dan saya mulakan dengan memetik surah Al-Isra. Surah peristiwa Isra diceritakan oleh Allah SWT dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Isra. Nama lain bagi surah Al-Isra apa dia?
Saya yakin tuan-tuan tahu, cuma kadang-kadang kita dah biasa sebut Isra, terlupa. Nama lain bagi surah Al-Isra apa dia? Surah Bani Israel. Ini nama lain bagi surah Al-Isra. Terutamanya Quran-Quran, mushaf yang ditulis di Indonesia banyak menggunakan surah Bani Israel. Ya. Surah Fussilat. Nama lain bagi surah Fussilat apa dia? Kadang tuan-tuan cari nama Fussilat tak jumpa. Nama lain bagi surah Fussilat ialah surah Hamim Sajadah. Peristiwa Isra dirakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Manakala peristiwa Mi'raj dirakamkan dalam surah An-Najm daripada ayat 11 sampai ayat ke-20. Kita lihat dalam surah Al-Isra dahulu, ya. Tuan-tuan nampak yang saya paparkan di skrin surah Al-Isra ini ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan, untuk kami tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha al-basir, Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. As-sami', Allah Maha mendengar. Al-basir, Allah Maha melihat. Tuan-tuan sekalian, ayat yang cukup pendek ini, tapi malam ini saya akan bicarakan ayat ini dengan panjang. Kita lihat mungkin beberapa fakta-fakta saintifik yang ada boleh kita ambil pada ayat ini. Baik, perkara yang pertama, kita lihat perkataan yang pertama yang disebutkan oleh Allah SWT, Subhana. Maha suci Allah, Subhana. Maha suci Allah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang dimulakan dengan tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini contoh. Ayat ini sabbahal. Ada ayat surah yang lain, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Para ulama dalam menafsirkan mana-mana surah yang dimulakan dengan tasbih, subhan, sabbih, menyatakan bahawa mana-mana surah yang dimulakan dengan tasbih, ayat berikutnya menceritakan isu yang besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang kejadian makhluk ciptaan Allah SWT. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ayat itu membicarakan tentang kesatuan umat Islam, di mana Allah inginkan manusia bersatu, kabunyanin marsus, bagaikan satu bangunan yang kukuh. Manakala dalam surah Al-Isra ini Allah juga mulakan dengan tasbih. Subhanalladzi, segala Maha suci Allah. Kemudian Allah bicarakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Dan mukjizat yang kedua terbesar ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad banyak mukjizat ya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan hisap balik diri, renung balik. Cuba tuan-tuan kira, balik malam ni, balik rumah kira. Berapa banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tuan-tuan tahu? Nabi Muhammad ada dekat 1000 mukjizat. Tapi berapa jumlah mukjizat Nabi Muhammad yang tuan-tuan tahu? Yang tuan-tuan kata kenal Rasulullah, sayang Rasulullah, kasih Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Berapa banyak mukjizat Nabi Muhammad yang tuan-tuan tahu? Ada buku telah ditulis tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mungkin boleh minta ustaz-ustaz yang ada bagi ceramah di sini untuk jelaskan apakah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya banyak bicarakan tentang mukjizat Al-Quran di sini, tapi mukjizat yang lain, contohnya Nabi Muhammad
Makanan yang sedikit boleh jadi banyak, minuman yang sedikit boleh jadi banyak. Nabi Muhammad boleh melihat apa yang ada di belakang, ya. Mata kat depan tapi Nabi Muhammad nampak apa yang ada di belakang. Nabi Muhammad pernah nak qada hajat, nak buang air, datang pokok pada Nabi, memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah perintahkan buah tamar turun ke bawah dan datang pada Nabi, ya. Banyak mukjizat Nabi, ya. Cuba perhatikan, tuan-tuan kaji balik sendiri. Bagi ruang tuan-tuan mengkaji banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita yang mendakwa cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, umat Nabi Muhammad yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, cuba tanya diri kita, tuan-tuan, benar tak kita kenal Nabi? Berapa banyak mukjizat Rasulullah SAW yang kita tahu? Baik, kembali balik. Nah, mukjizat Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat kedua yang terbesar selepas Al-Quran. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup besar. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan peristiwa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya tak ceritakan seperti mana yang tuan-tuan dah biasa dengar kuliah tentang Isra' Mi'raj. Saya cuba bawa dalam bentuk yang lain. Cuba tuan-tuan rasakan, tuan-tuan berada di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ni lepas sembahyang Isyak, tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa tuan-tuan pergi Isra' ke Masjidil Aqsa, ya. Isra' ke Masjidil Aqsa. Dan tuan-tuan bayangkan tuan-tuan berada di zaman Nabi Muhammad. Kenderaan utama ketika itu hanyalah unta dan kuda. Pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, turun ke Masjidil Aqsa balik, kemudian balik semula ke Mekah dalam masa satu malam. Ini berlaku pada tuan-tuan ketika itu. Kalau tuan-tuan yang melalui insiden ini, peristiwa ini, agak-agak pagi esok tuan-tuan nak cerita pada orang tak? Nak cerita pada orang tak? Ramai yang geling kepala, tak boleh nak cerita pada orang sebab orang tak akan percaya. Ini kita akan bawa nanti lihat bagaimana, apakah perkembangan yang berlaku pada Nabi Muhammad insiden ini. Namun peristiwa yang besar ini tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah mulakan dengan tasbih. Inilah gambaran manusia apabila kita melihat satu insiden yang besar. Apakah perkataan yang biasa kita sebutkan? Subhanallah. Kalau kita dengar berita-berita yang hebat, apa yang kita sebutkan? Subhanallah. Kita nampak satu yang hebat dan ajaib, apa yang kita katakan? Subhanallah. Kita menyucikan Allah SWT. Dan daripada sini juga perlu kita fahami, apabila kita mempelajari tauhid, 4 perkara yang kita belajar tauhid ni, tentang zat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Yang keempat, tentang sifat-sifat Allah. Semuanya yang kita pelajari dalam ilmu tauhid ini perlu kita sucikan Allah sesuci-sucinya dengan sifat Allah SWT yang layak bagi Allah SWT. Jangan kita menjadi seperti mana umat Nabi Musa alaihissalam yang telah melihat Nabi Musa memberikan mukjizat demi mukjizat. Laut terbelah dua tuan-tuan, kemudian laut cantum balik. Kemudian apabila mereka berada di tengah padang pasir, mereka melihat makanan turun berlangit. Mereka melihat mukjizat Nabi Musa. Dengan tongkat Nabi Musa terbentuk telaga. Bukan hanya satu telaga, bahkan untuk 12 Bani Israel, 12 telaga. Pertolongan demi pertolongan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Namun masih lagi minta kepada Nabi Musa AS, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami untuk kami ini Tuhan-Tuhan yang banyak. Orang lain ada banyak Tuhan, kita hanya satu Tuhan. Tak seronok ada satu Tuhan, nak banyak Tuhan. Tambah lagi Tuhan mereka boleh nampak, kita nak tengok Tuhan kita. Sebab Tuhan kita tak nampak. Sebab itulah apabila Nabi Musa meninggalkan mereka, datang Samiri ajak mereka menyembah patung lembu. Ramai di kalangan mereka yang ikut Samiri itu. Jangan kita jadi seperti mana umat Nabi Musa AS. Walaupun akhirnya mereka bertaubat, Allah memberikan hukuman yang cukup keras terhadap mereka. Kalau kamu nak bertaubat, faqtulu anfusakum. Kalau kamu nak bertaubat dengan kesyirikan kamu ini, bunuh diri kamu sendiri. Tuan-tuan bayangkan ya, nak bertaubat kena bunuh diri tuan. So bayangkan di kali itu nak dihukumkan hukum pancung terhadap mereka ini, nak pancung sanak saudara sendiri, nak pancung mak bapak sendiri, nak pancung abang sendiri. Bukan satu benda yang mudah tuan.
hingga hukuman ini dilakukan waktu malam dan darah tersembur sana sini, kerana taubat mereka di kala itu dengan bunuh diri, kerana kekerasan stubborn mereka dengan dakwah yang dibuat oleh Nabi Musa AS, melihat mukjizat demi mukjizat. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa segala puji bagi Allah, Maha suci Allah SWT. Kita sucikan Allah sesuci-suci dengan sifat Allah SWT yang layak bagi Allah SWT, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam asma'ul husnanya, ya. Dan demikian juga dalam kehidupan kita, kita sentiasa menyucikan Allah apabila kita melihat benda-benda yang besar. Subhanallah. Ini perkara yang pertama. Okey. Kemudian perkara yang kedua, bila Allah sebutkan subhanalladzi asra. Asra daripada perkataan sara yasri. Sara yasri. Sara berjalan, yasri dia berjalan. Asra maksudnya dibawa berjalan. Maksudnya perjalanan ini bukan perjalanan yang dirancang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti perjalanan ini bukan dilakukan dengan usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti perjalanan ini bukan dengan kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perjalanan ini dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita perhatikan perjalanan yang dirancangkan, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad ini bukan perjalanan yang biasa-biasa. Dia perjalanan yang luar biasa. Kita tengok. Adik. Siapa nama? Luqman. Omar berapa tahun Omar? 16 tahun. Okey, good. Omar, kalau saya minta Omar berjalan dalam masa 30 minit, berapa jarak Omar boleh berjalan? Agak-agaklah 2 km, 3 km boleh? 3 km. Okey, fine, 3 km. 30 minit 3 km Omar. Ya, Omar masih kuat lagi. Kalau makin pakcik-pakcik yang sini dah sakit lutut, tak sampailah 3 km kan. Okey, Omar 3 km jalan kaki in 30 minutes. Ini perjalanan Omar, huwa yasri, dia sendiri yang berjalan. Tapi seandainya saya berikan Omar kereta Yamaha, motor Yamaha 120, Omar boleh bawa motor, naik selama 30 minit bawa motor. Berapa jauh Omar boleh pergi? 30 minit naik motor. Berapa kilometer? 60. Oh, 60. Okeylah 60 sebab 120 km 60. Fine, 60 km. 60 km satu jarak yang agak jauh juga tuan-tuan, sebab 120 km konsisten setengah jam 60 km. Ya, okey. Omar boleh bawa motor kereta tak? Tak boleh bawa kereta. Okey. Katalah Omar naik kereta ayah bawa kereta BMW 735 yang boleh speed sampai 250 km sejam. Dalam masa 1 jam, dalam masa setengah jam, berapa jarak Omar boleh pergi naik kereta? Kalau motor dia 60, kereta 100 km, ya. 3 km, 60 km dan 100 km. Sampai saja berhenti 30 minit ni, saya bawa Omar pula bagi tiket naik ke terbang 737. Boeing 737, ya. Boeing 737 tak pesawat kecil. Naik Boeing 737 setengah jam. Berapa jauh boleh pergi? Tuan-tuan berapa jauh boleh pergi? Lebih kurang 300 km kan? Setengah jam. Sini sampai ke Langkawi, ya. KL sampai Langkawi lebih pada 300 km. Okey, setengah jam. Kemudian kalau kita naik private jet lagi laju tuan-tuan. Private jet kalau daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pergi dan balik hanya dalam masa 2 jam suku saja tuan-tuan sekarang. Ini berarti bahawa distance yang kita lalui, perjalanan jarak yang kita lalui itu bergantung kepada kenderaan yang kita tunggangi. Kita perhatikan kenderaan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kenderaan Nabi Muhammad?
Burak. Burak dalam bahasa Arab dia berkataan barkun. Barkun bermaksud kilat. Kilat adalah cahaya. Cahaya bergerak berapa laju, Omar? Tak pasti. Cahaya, kalau kita ingat belajar sains, cahaya, cara kira cahaya. Okey, 3.0 kali 10 ganda 8 minit per second. Minit per second. 3.0 times 10. Ya. 3.0 kali 10 kuasa 8 minit per second. Lebih kurang nak faham dekat 300,000 kilometer sesaat. 300,000 kilometer sesaat. Laju ke laju tuan-tuan? Terlampau laju. Jarak yang terlampau jauh. Ukur lilit bumi lebih kurang 47,000. 47,000 saja. Garisan Khatul Istiwa ni lebih kurang 47,000 saja. Ini berarti cahaya boleh mengelilingi bumi sebanyak 6 kali dalam satu saat. So tuan-tuan nampak jauh? Jauh ke jauh? Terlampau jauh. Sebab itulah bila kita belajar hadis, sama ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Muslim dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjelaskan bahawa selangkah Burak melangkah sejauh mata memandang. Itulah distance yang paling jauh, itulah jarak yang paling jauh yang boleh didescribe, digambarkan oleh Rasulullah SAW di zaman itu. Dan bila kita memahami kenderaan Rasulullah SAW sekarang ini, daripada barkun kilat jenis cahaya bergerak 300,000 km sesaat, berarti dalam masa 1 saat sahaja Rasulullah pergi dah sampai 300,000 km. Tuan-tuan, daripada JB sampai ke Bangkok baru 1,000 km tuan-tuan. Ini 300,000 km. Keliling dunia baru 47,000 tuan-tuan. Berarti dengan naik Burak, Rasulullah boleh keliling bumi sebanyak 6 kali dalam masa 1 saat. Berarti boleh jauh tak Nabi pergi? Ya? Azan ya? Kita berhenti azan dulu. Ini kuliah khas nak kena berhenti tu jam berapa tu Haji? Boleh kau berapa nak berhenti? Okey. Baik. Kita tunggu azan dulu.